Okey, sahabat semua, Assalamualaikum. Alright, kita live sekejap Kita live sekejap ni daripada tempat yang di area daripada Jetih sebelum Supermas di sebelah kanan. Daripada Supermas, selepas Supermas pergi sikit di sebelah kiri, okey. So apa yang saya nak cuba royak ialah teknik marketing, teknik marketing ataupun dalam bahasa Melayu pemasaran. So definisi pemasaran ialah untuk bawa orang nampak, ataupun marketing is to attract people attention, okay. Saya akan kata insya-Allah adakah jelas suara saya? Jelas kodok suara saya ni, harap jelas, okay. Kalau lebih jelas kena doa lah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang saya sampai ialah Muhammad Faizal Jah dan juga Wak Bakar, iaitu tentang pemasaran. Pemasaran juga berkait rapat dengan supaya orang sentiasa nampak brand kita. Brand kita tu pelbagai cara lah, pelbagai teknik. Dan kita punya reka cipta marketing tu, bahawa nampak tu kalau boleh jangan biasa-biasa. Kalau sama dengan orang lain dah akan jadi dah biasa, menyebabkan orang tak nampak perbezaan antara kita dengan orang lain, ya. Rizairi ada, terima kasih. Kepada Saudah Haji Ali ada, terima kasih. Waalaikumsalam kepada Abu Bakar, kepada Muhammad Faizal Jah, Pak Wasi Akor. Saya santai sekejap, saya nak selit dengan awak semua tentang gerak kerja pemasaran. Ia memang banyak sebenarnya, dan kalau banyak sekalipun kita boleh rangkumkan dengan satu benda je. Semua benda di sekeliling kita boleh kita ambil pakai sebagai bahan untuk buat marketing, untuk buat orang nampak brand kita. Yusmazam. Contoh sekarang ni, saya berada di kedai yang fokus kepada bisnes ni, fokus kepada chicken chop saja, dan bagaimana the power of design dia punya brand tu menyebabkan boleh menarik mata saya dan mata customer lain, ya. Yusmazam dan Muhammad Asma di bawah bahasa aku. Ada boleh komen dan tanya soalan bertanya. Kalau tak faham, tanya, ya. Okey, sebagai contoh sekarang ni saya buat live di sebuah kedai. Nama dia kedai ialah Wawa. Perhatikan yang ambil point dari segi dia punya dekorasi dia yang menyebabkan orang tertarik untuk orang datang, ya. Ni kedai dia ni. Okey, ni kedai dia ni Wawa 3 chicken chop ni. Saya akan huraikan nanti dia punya strategi marketing dia. Nama kedai ialah di Guava. Ejaan dia di Guaavaa. Okey, di Guava. Chicken chop 3. Saya katakan kepada sahabat nanti apakah rahsia strategi marketing yang adalah brand, ya. Tak faham, tanya, ya. Kalau saya cakap laju, pelanggan saya. Nampak ni? Contoh, dia perlu ambil ilmu ni. Bukan tiru dia punya kerangka, tapi tiru tersirat. Teknik pemasaran ataupun marketing yang dia buat. Pertama sekali perhati kepada brand di Guava, kemudian chicken chop. Alright. Yang saya akan terangkan supaya faham dia ni, ya. Bonda kaedah. Assalamualaikum. Okey, gini. Okey, sahabat-sahabat semua. Ini penting you all ambil point supaya you boleh apply dalam bisnes awak semua, okey. Saya bagi masa special untuk anda semua. Kalau tak faham, tanya, ya. Pertama sekali dari segi teknik penjenamaan. Kalau perhatikan dia punya brand dia di Guava, Guavaa. Okey, fokus kepada nak pilih jenama apa kepada brand kita. Rosnani Ismail, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa khabar, sihat ke? Hana Tesi, apa
Apa khabar? Saya Akak. Assalamualaikum sekali lagi. So, perhati betul saya cerita ya. Kalau terang pelajar, fahamkan saya. Kalau tak dengar, sila beri komen tak dengar. Okay? Sebab saya kontrol sebab orang yang ramai. So, saya kontrol lah. Saya harap you dengar lah. Pertama sekali segi brand. Okay, kedai ni di Guava. Spellingnya adalah D-G-U-A-A-V-A-A. Baik. Brand ini betul. Di segi penggunaan atau pemilihan brand very accurate, tepat ya. Kedai ni kalau pada Jertih sebelum Supermart di sebelah kiri ya. Tapi Jertih nak ke Supermart sebelah kanan. Sebelum Supermart alright, untuk Kak Rosnani Ismail. Okey, pertama sekali dari segi pilih brand. Kenapakah di Guava ni betul? Pertama sekali dia sepatah perkataan. Muhammad Azhar fahami boleh So untuk memilih brand untuk buat bisnes kita punya tepat, berkembang maju, pastikan pilih satu patah perkataan saja. Itu pertama. Dia perhatilah mana-mana jenama brand hebat, Sony, Apple, Nike, Adidas, semua dia dia guna satu patah perkataan saja. Tak ada ketiga patah. Itu pertama. Okey, Mak Nawi Muhammad Assalamualaikum. Boleh satu? Pertama, satu patah perkataan. Yang kedua, dalam satu patah perkataan sama, paling bagus dia berulang huruf 2 kali. That's why di Guava ejaan dia D-G-U-A-A-V-A-A. Dalam sepatah tepat, lagi tepat dia tambah lagi power lah satu perkataan dia berulang huruf yang sama. Sebab tu perhati Apple PP ada 2 kali, betul? Jamilah cik Assalamualaikum sama apa salah insya-Allah. So bila mana kita nak beli brand, pertama kena pastikan sepatah, yang kedua ialah ada 2 huruf berulang 2 kali. Seperti sekarang ni di Guava. Sekali lagi ni berada ni contoh di Guava. Dia punya brand itu saya zoom. Tu di Guava, G-U-A-A-V-A-A. Okey, itu betul tu. Okey, itu dia. Yang ketiga ialah dalam memilih brand jangan ada mengandungi apa-apa berkaitan dengan bisnes. Alright. Di Guava langsung tak ada mengena dengan bisnes dia apa. Bisnes dia adalah chicken chop dan juga chop grill, lamb chop. Tak ada mengena pun. 3 ciri penting. That's why brand saya sendiri sepatah teracuba saya kontras. Dan tak ada mengena pun dengan bisnes saya. Muhammad Hafiz dan juga 416 Y440 panjangnya. Boleh? So dia punya brand tidak ada mengena dengan bisnes dia. That's why buah Apple tak ada mengena pun dengan iPhone, dengan iPad. Giant, Giant, gergasi. Apa yang mengena dengan dalam tu ada jual ikan, sayur, baju, beratus jenis produk dalam bangunan Giant. So 3 syarat penting yang perlu you orang ambil kira supaya dalam memilih brand tepat. Bila tepat, dia boleh memajukan, boleh drive untuk lebih jauh bisnes kita. So Muhammad Hafiz ke, ataupun siapa lagi sama Jamilah Cik Suh ke, Muhammad Samsul Bahari ke, Mak Naim Makno ke, Muhammad Zuz Fahmi ke, Kak Rosnani Ismail ke. Kalau nak pilih brand, pilih pertama sepatah perkataan. Yang kedua berulang huruf. Seperti Apple, Oppo, Vivo dia V 2 kali, Oppo UU dengan PP 2 kali, Upin dan Ipin sama juga. Okey, perhatilah 3 ciri utama ni kalau you nak berjalan bisnes. That's why kalau kita buat suatu brand yang tak berparti kepada teknik pemilihan brand betul, memberi kesan kepada mentaliti ataupun persepsi prospek kepada kita punya brand. Alright, boleh serat tu. Ada 3 syarat penting you akan nak kira. Alright. So Syaihullah, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya duduk di area ni
sebelum gua kepas ni, apa nama tempat ni ya? Kimi Nazar, Assalamualaikum. Afendi Muhammad, Assalamualaikum. Amal ni alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada Tia, Farm Fresh, apa khabar? Terima kasih beri salam. Sebab saya kata tiga poin penting supaya you dapat something daripada belah saya, okey? Kalau tidak you akan apa nama? Bermasalah. Dia begini nak faham mudah je. Brand ni bila terdapat satu terbaik, jangan diubah-ubah lagi. Sebab itulah senang nak faham brand senang aja. You pasti nama awak dalam IC awak kan. Bila ayah awak beri nama, contoh Wan Abu Bakar, hari pertama sampailah kat dalam syurga dipanggil dengan nama Wan Abu Bakar. Mungkin Syahid Ullah juga lah IC awak. Mak ayah telah beri nama kat awak Syahid Ullah dalam IC awak. So nama daripada hari ni sampai ke syurga tetap dipanggil dengan Syahid Ullah. Tak boleh berubah. Kalau diubah Syahid Ullah diubah kepada jenis lain, tak ada efek. Pusaka masalah, bank bermasalah, macam-macam. Anda betul kesan dia bila kita telah pilih satu nama terbaik, jangan diubah lagi. That's why sebelum nak dapatkan nama terbaik atau brand terbaik, pastikan dulu memenuhi 3 syarat ni. Boleh saya kata insya-Allah. Itu saya nak share dengan sahabat-sahabat semua you dapat manfaat daripada saya ni, tentang brand. Satu hal yang kedua ialah supaya kita punya brand ada perbezaan daripada orang lain, ialah kita perlu design dari segi decoration bukan tak semestinya benda berdinding macam ni, feel tak semestinya macam ni ya. Contoh sekarang ni dia ni, contoh design dekorasi kedai dia ni. Dalam buat dekorasi bukan sahaja pada physically, tetapi kita perlu faham juga atau perlu juga buat dekorasi kepada persepsi mindset orang. Ia berkait rapat dengan apakah bentuk gerak kerja marketing kita buat. That's why bila mana Apple ke Jaya ke Mayday ke Oppo whatever jenama yang Pak Sony pun, bila nama dia langsung tak ada mengenai dengan bisnes dia, tapi kenapa orang tahu? Bila sebut Apple, nampak dalam otak orang masyarakat dunia dia ada bisnes phone, iPhone, pad. Sebab kenapa orang tahu? Sedangkan brand Apple tak ada mengenai pun iPad. Kenapa orang tahu? Sebab kejayaan dia buat marketing. Dia buat marketing. So marketing lah yang boleh mendekorasikan mindset orang kepada brand kita. Ini bermaksud kita perlu juga lakukan gerak kerja untuk mendekorasikan mindset orang pada brand kita, di samping physically macam kedai saya sekarang ni. Dia punya kedai dia ni warna-warni dengan apa kartun dengan gambar beruang sebagainya macam saya kan, belakang saya ni. Ni gambar macam-macam tu. Okey, nampak belakang saya tu. Itu cantik tu rasa tu. Memang kita perlu membuat dekorasi pada mindset orang dengan gerak kerja kita buat. Yang kedua physically. Okay, so ya, insyaAllah something boleh. Tia Farm Fresh. Tia Farm ni asli bisnes, you run bisnes ternakan kan, nama Tia Farm. InsyaAllah betul lah tu. So sekarang bila sahabat-sahabat semua, sekarang ada apa tanya boleh tanya ya. Saya beri masa untuk anda semua tanya. Hana Haslinda Nasir. Tak lama sangat, sejak bila ni. Sekejap je. So sahabat-sahabat semua, kalau nak lebih lanjut, sahabat dulu sini ya. Kalau nak lebih lanjut, you all pergi kat sini. Kalau ada saya bagi je. Tengok tak? Saya bagi link tu. Kalau tak ada OB ya. Tak ada lah. Dah sekejap. Sekejap. Cuba kalau saya bagi link supaya boleh follow saya punya ni FB group saya buat khusus untuk bercakap tentang marketing lah. Sekejap kalau ada rezeki anda lah. Sebab handset saya tu selalu tu tengah charge. Okey, buat bakar satu kata perkataan betul. Ada huruf berulang, nama berarti ada yes, betul. Dia lagi beberapa ciri lain sebenarnya Abang Wan.
Yang keempat, tak ada unsur-unsur agama. Tidak ada unsur-unsur nama pemunya bisnes. Itu paling cerita lah. Tadi 3 tambah 2 lagi. Pertama, tidak ada unsur agama, tidak ada unsur tempat, tidak ada unsur pemilik. Macam contoh Apple, tak ada mengena pun dengan Steve Jobs. Tapi tak salah dah. Maiden pun ada. Maiden guna nama Maiden, boleh. Tak salah sebenarnya. Cuma benda ni kata apa, bergantung kepada strategi. Sama umumnya gitu. Sama umumnya begitulah. Okay, Saifuddin, apa khabar? Assalamualaikum, sihat ke? Terima kasih kepada Ayah Cik kerana reply kepada tulisan komen daripada Wan Obaka. Okey. Dia ada beberapa cuci lain tapi asas 3 tu dahulu. Okey, 3 tu penting sangat. That's why kalau kita perhati ada bukti, contoh bukti. Kenapakah perlu sepatah? Sebab satu jawapan hujah paling terbaik itu tengok balik branding nabi-nabi, rasul-rasul. Semua nabi, Adam sepatah, Idris sepatah, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua brand adalah sepatah-sepatah. Muhammad, Ahmad, Isa, Musa. Ini rahsia yang merasan bahawa kenapakah nama-nabi sepatah sahaja. Nak betul bahawa teknik betul dalam benda brand ialah sepatah. Lama dah Nabi tunjuk sampel tu, contoh kalau nak pilih brand sepatah perkataan. Okey, boleh satu Adam, Idris, Nuh, Musa, semua sepatah belaka. Alright, itu bukti paling mantap saya berilah, tak boleh hogeh lah, tak boleh nak kata tak betul. So the best model lah Nabi-Nabi Rasul-Rasul. So tentang branding ke, tentang marketing ke, semua tak diajar oleh Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Cuma kalau kita tak faham je, mungkin juga kita akan pengaruh daripada British, daripada Barat, tentang marketing, tentang buat kerja branding. Lama dah Nabi telah ajar kita dari Muhammad SAW. Cuba perhatikan ya, contoh bukti supaya nampak jelas iaitu Nabi Muhammad daripada hari tanah lahir, kecil, remaja, 25 tahun tu ke bawah tu proses penjenamaan. So apakah jenama Nabi? Al-Amin. Muhammad terkenal dengan brand Al-Amin, terkenal dengan slogan Al-Amin. Tidak ada dah boleh takwil, nak kata berbohong. Tak ada. Nabi terkenal dengan Al-Amin. So daripada kecil lagi orang kenal dah akhlak Nabi ataupun trademark Nabi. Sama bisnes, dia pula trademark juga. Kalau tak trademark, maka memberi kesan lah. Mereka cerita gini sahabat-sahabat semua, nak berjaya ikut teknik penjeramaan, strategi penjeramaan yang dibuat oleh Rasul-Rasul. Selamat lah, beres, jaya. Pilih namanya, gerak kerja marketingnya. Nabi kita 2 tahun diproses, dia bina jenama dia sebelum Nabi. Tak ada mana Nabi dah ke dunia tu Nabi, tak. Nabi tadi terbiak oleh Allah Ta'ala, dia buat gerak kerja, benchmark, trademark, penjenamaan 25 tahun lamanya. Selepas 20 tahun barulah dia dilantik dari Nabi. Sama lah bisnes. Bila kita nak bina bisnes, pertama kena ada gerak kerja, trademark, gerak kerja, penjenamaan. Terpulang kepada anda. Okay? Memanglah Nabi tu memang kerja yang cukup besar, kerja yang cukup perlu kuatan dalaman dan sualam. Begitu masa lama diambil oleh Allah Ta'ala untuk menyusun atur strategi untuk menjalankan dakwah. Itu adalah Nabi biasalah. So kita boleh faham lah benda tu bahawa tersiratnya ialah Allah Ta'ala nak ajar kita melalui model Nabi-Nabi dia, nak cari apa-apa sampel, cari contoh, kena follow daripada Nabi Rasul. Sama ada bila bisnes yang berkaitan dengan branding sebagainya, ambil daripada Nabi-Nabi. Okay? Itu bahasa insya-Allah. Zuraidi Zamri, Assalamualaikum, Saifuddin, Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada yang ni, yang yang kata apa, studi bersama saya. Apa-apa, terima kasih banyak. Sampel je. Kita akan rekah je malam ni ya. Saya santai je supaya bila saya dapat manfaat, dan saya tak dapat nak bagi link sebagai semula lah link tu, ataupun type je perkataan ni
Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan 2 grup. Okey, Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan 2 grup itu memang saya himpun khusus berkenaan dengan gerak kerja untuk buat marketing dan sebagainya. Ya, ada 3 tahap semua. Cuma yang saya open tu join tahap 1, tahap 2, tahap 3 tu ya agak advance dan itu tu berbayar sahajalah. Itu memang agak mendalam dan memperinci strategi dia tahap 3. So saya tak bagi semua orang lah, itu berbayar. Dan itu orang betul-betul komitmen sahaja. That's why sahabat-sahabat ya join FB group Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan 2 group pun okey dah kalau you buat. Cuma masalahnya lain kadang-kadang tak praktik saja. Kalau praktik insya dapat, right? So okeylah. Terima kasih banyak. Jumpa semula. Santai aja saya harap dapat something secara ringkas dan santai. Kali ini berkenaan dengan cara ataupun tip memilih brand. Terima kasih banyak kepada komen. Kita jumpa next live. Salam hormat saya sayang. Saya Sabri Ibrahim ZKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.